Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita pada rukun iman ya. Kerana saya termula hari itu dengan rukun iman. Diteruskan sahaja, insyaAllah selepas ini kita akan masuk dalam rukun Islam. Kerana sebelum seseorang itu dia nak beriman, dia mesti kena Islam dulu. Masuk Islam dulu. Jadi sudah masuk Islam, maka lepas itu barulah dia berusaha untuk meningkatkan keislaman dia hingga dia menjadi orang beriman. Kerana itu, kadang-kadang dalam Al-Quran Allah kata ulaika humul mu'minun. Mereka itu adalah orang-orang beriman. Ada juga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata mereka itu adalah orang-orang Muslim sahaja. Apakah beza antara Muslim dan juga mukmin? Apakah perbezaan antara Muslim dan juga mukmin? Muslim adalah orang yang mengucap dua kalimah syahadah dan dia masuk dalam agama Islam. Dan orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semua orang Muslim itu mukmin, tetapi setiap orang yang mukmin itu adalah Muslim. Kerana nak menjadi Islam itu mudah, tetapi nak jadi orang yang beriman itu perlu kepada satu usaha. Sebab itu bila mana orang-orang Arab berkata qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab Badawi berkata kami sudah beriman kepada Allah. Allah menyangkal perkataan mereka. Allah kata qul, ya Muhammad, kamu katakan kepada mereka qul lam tu'minu, kamu masih lagi belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi hendaklah kamu kata aslamna, kami sudah masuk agama Islam. Itulah hakikatnya. Ada di kalangan kita yang mungkin masih lagi di tangga orang-orang Muslim, tetapi belum lagi masuk kepada tangga yang seterusnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi pada sesi kali ini, kita akan membicarakan rukun iman yang terakhir adalah mempercayai ini kita beriman, sebelum ini kita beriman dengan hari akhirat dan juga wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman dengan takdir baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Melayu, kita sering mendengar ungkapan ataupun perkataan yang sering kita ucapkan adalah kita percaya beriman dengan qada dan juga qadar. Ada dua istilah qada dan juga qadar yang patut kita fahami pada hari ini. Yang dikatakan dengan qada, qada ni apa? Mudah bahasa yang ingin saya sebutkan. Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak azali lagi. Maknanya apa yang Allah sudah tentukan sejak azali itu dipanggil qada, ketentuan daripada Allah. Satu lagi dipanggil qadar, qadar. Dan yang dikatakan qada itu bertakluk dengan sifat iradah. Ketentuan ni bertakluk dengan sifat iradah, kehendak Allah, maha kehendak Allah. Qada dan juga qadar. Qadar itu adalah Allah menjadikan akan apa yang ia sudah tetapkan itu. Qadar. Sebagai contoh, saya akan mendapat anak. Ketentuan Allah pada azali, saya berkahwin pada umur 25 tahun. Dan pada umur 26 tahun saya akan dikurniakan seorang zuriat lelaki. Maka itu ketentuan daripada Allah. Ketentuan mana? Sebelum saya lahir lagi. Sejak azali lagi. Jadi, bilakah Allah nak meluluskan ketentuan ini, maka berlakulah perkahwinan.
Dan pada selepas pada umur saya 26 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan akan apa yang mana isteri saya melahirkan anak ketika usia saya 26 tahun, anak yang pertama, maka itu dipanggil qadar. Maknanya apa yang sudah Allah tentukan itu Allah luluskan, Allah jadikan. Sebagai contoh, kita planning, kita plan nak buat satu benda, kita kata tahun 2000 kita dah plan dah nak buat sekian. Kita dah buat dalam kertas, semua dah ada tapi tak buat lagi. Tahun 2015 baru kita buat apa yang kita plan pada tahun 2010. Okey, tahun 2010 tahun 2000 itu dipanggil qada. Kita baru tentu nak buat apa. Tahun 2015 tu dipanggil qadar. Bila kita sudah buat, kita sudah jadikan akan apa yang kita sudah tentukan dahulu. Itulah lebih kurang maksud qada dan juga qadar. Baik. Maka hari ini yang lebih mudah kita faham istilahnya adalah takdir. Kita redha dengan takdir Allah, sama ada takdir yang baik ataupun takdir yang jahat. Segala-galanya berlaku pada hari ini adalah dengan takdir daripada Allah. Takdir baik dan juga takdir jahat. Baik. Jadi dalam bab takdir ini perlu kita memahami satu perkara yang sangat-sangat penting. Dalam takdir, ketentuan daripada Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita, maka keimanan kepada Allah melalui takdir yang Allah sudah tentukan kepadanya adalah keimanan yang betul-betul kita kena faham. Kerana hari ini ramai orang yang tidak faham mengenai takdir. Ramai orang yang kadang-kadang menyalahkan Allah dalam bab takdir. Maka ahli keluarga yang dirahmati oleh Allah, takdir yang kita hendak fahami ini adalah ketentuan daripada Allah ini. Memang kita tidak nafikan bahawasanya segala-galanya datang daripada Allah. Daripada baik dan juga daripada jahat. Kadang-kadang orang mempertikaikan mengapa Allah takdirkan saya ini jahat. Kan? Lepas tu Allah masukkan saya dalam neraka, zalim kalau begitu. Dia yang takdirkan saya jahat. Dia mendorongkan saya buat jahat. Lepas tu dia masukkan saya dalam neraka. Sial saya. Kadang-kadang berlaku kefahaman begini di kalangan manusia, di kalangan masyarakat hari ini. Jadi saya tidak mau kupas panjang dalam bab takdir. Kalau kita ingin mengetahui dengan secara lanjut dalam bab takdir, insya-Allah boleh mempelajari dalam kelas tauhid yang diadakan oleh kawan-kawan saya, insya-Allah sama ada secara online. Mudah-mudahan ia memberi sedikit kefahaman kita, menyentuhkan kepada kita tentang kefahaman bertauhid. Saya ingin menyatakan di sini dalam bab takdir mudahnya begini. Takdir Tuhan yang berlaku kepada kita itu sebenarnya ada kaitan dengan usaha dan ikhtiar kita. Ada kaitan dengan usaha dan ikhtiar kita. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Walaupun begitu Allah nak menunjukkan sifat keadilannya kepada kita, maka ia memberi kepada kita peluang untuk memilih dan berusaha. Kalaulah peluang memilih dan berusaha ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita, kan, maka di situ hilanglah sifat keadilan Tuhan itu kepada kita. Kerana Allah nak menunjukkan sifat keadilannya kepada kita, maka Allah memberi peluang kepada kita untuk kita berusaha. Memilih. Allah menunjukkan jalan. Allah mendorong, Allah membuat jalan yang baik. Dan juga Allah juga yang membuat jalan yang jahat. Allah juga yang menghantar para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga Allah juga yang menciptakan iblis. Dan melahirkan iblis. Maka ada makhluk Allah yang bersikap menyebarkan cahaya Allah. Ada juga makhluk Allah yang bersikap untuk mematikan cahaya Allah. Maka Allah adalah Tuhan. Allah menghantarkan tentera-tenteranya. Allah menghantarkan Rasul. Allah menciptakan syaitan. Semua ini adalah untuk menjadi ujian kepada kita yang hidup di atas muka bumi.
Hari ini ramai orang silap faham dalam bab takdir. Sebenarnya dalam takdir ini kita faham begini. Saya masuk dalam kedai mamak, restoran mamak. Maka bila saya masuk, saya tengok terpapar di papan kenyataan ataupun iklan dalam kedai tersebut. Kedai kami ada 51 jenis roti canai. Dan kita pergi tempat nak ambil makanan, kita tengok ada banyak 10, 20, 30 lauk. Maka mamak pun kata, nak makan ke? Dia pun ambil nasi bagi kat kita. Kita pun pegang pinggan tadi. Kita pun mula tengok daripada satu ke satu lauk. Untuk kita memilih. Kan? Kita pun kata kepada mamak ni, ambilkan saya ni. Saya nak makan hari ni kepala ikan. Kari kepala ikan. Maka atas pilihan kita, atas kehendak kita, maka dia pun ambil lah kari tadi. Masuk dalam mangkuk. Okey, saya nak sayur toge, masak kunyit. Dia pun ambil sikit masuk dalam pinggan. Okey, saya nak sambal belacan, saya nak ulam-ulam sikit. Okey, dia pun ambil. Maka pekerja tadi, dia mengambil mengikut apa yang kita order, apa yang kita kehendak. Itu yang biasa berlaku. Dan kadang-kadang juga berlaku sebegini. Mungkin di kalangan kita ada pernah berlaku. Bagi contoh, saya masuk ke kedai, saya order kepada dia, saya nak Milo sejuk. Tiba-tiba yang dibawa kepada kita bukan Milo. Dibawa kepada kita Neslo. Kan? Kita cakap Milo. Dia dengar macam Neslo. Kita minta Milo, tapi kita dapat Neslo. Jadi ada setengah orang, dia pulangkan balik. Dia kata, saya order Milo, kena bagi Milo. Ada setengah orang, tak apalah, Neslo pun Neslo, asalkan air. Tak tahan dah ni, dah harga sangat dah ni. Maka, di situ kita melihat dua situasi yang mana, bila mana seseorang itu berkehendak kepada satu perkara, maka ia lulus, dia dapat. Dia nak kari kepala kambing, kari kepala ikan dapat. Sayur toge dapat. Sambal belacan dapat. Ada satu hal lain, bila mana dia nak kan, dia nak kepada air Milo tadi, tiba-tiba dia dapat Neslo, tapi dia redha dan dia minum juga. Maka itu sebenarnya hakikat takdir yang patut kita faham. Hari ini kalau kita lihat, antara nak dan tak nak, antara apa yang kita nak dan kita tak nak, memang hampir 90% lebih Allah merealisasikan, Allah meluluskan apa yang kita nak. Kita nak makan, kita dapat makan. Kita nak tidur, kita dapat tidur. Kita nak bangun, kita dapat bangun. Kita nak bercakap. Saya nak mengajar hari ini, saya dapat. Banyak benda yang kita dapat berbanding benda yang kita tak dapat. Kan? Saya nak tu, saya nak ni, kita tulis apa yang kita nak. Dan Allah sentiasa memberikan kepada apa yang kita nak. Mengikut kepada keinginan kita, kekuatan kita dalam meminta sesuatu kepada Allah. Kita dapat. Tapi ada juga kita nak lain. Macam saya beli kereta. Saya plan nak beli kereta. Kan contoh. Saya plan dulu nak beli kereta. Kereta apa saya nak beli? Saya nak beli kereta warna... Ada warna brown gitu. Sampai kat kedai, dia kata tak ada brown. Warna ni dah tak ada. Kan, stok sekarang ada warna gold je. Kan, saya berkata, gold lah. Gold pun gold lah. Asalkan ada kereta boleh berjalan sudah. Nampak? Maknanya, kehendak kita nak warna lain. Tetapi kehendak Allah nak warna gold. Maka gold lah kita dapat. Kadang-kadang kehendak kita berbetulan dengan kehendak Allah. Tetapi kadang-kadang kehendak kita bersalahan dengan kehendak Allah. Maka kehendak Allah lah yang diutamakan. Kadang-kadang kehendak kita betul kehendak Allah. Dapatlah sama. Ada juga kehendak kita tak sama kehendak Allah. Kita nak air Milo. Tapi Allah nak engkau minum air Neslo hari ini. Maka dapatlah kita air Neslo. Jadi boleh faham tak daripada masalah takdir ini? Maknanya keputusan daripada Allah nak memberi baik ataupun jahat, semuanya bergantung kepada kita. Tidak pernah dalam sejarah satu orang
memberitahu dia hari ini mencuri sebab dia tah macam mana tangan dia boleh berjalan, dia boleh bangun, tiba-tiba dia macam digerakkan sendiri untuk pergi merompak rumah orang. Tak ada begitu. Kebanyakannya yang berlaku adalah mereka merancang, mereka pergi sendiri kehendak mereka, semua daripada pilihan mereka. Cuma Allah meluluskan. Kita ada kuasa memilih ikhtiar, tapi yang nak meluluskan bukan kita, Allah. Saya boleh pilih untuk bangun pukul 5 pagi bila saya kunci jam, tetapi untuk membangunkan saya pada pukul 5 pagi itu bukan jam saya, tetapi Allah yang menggerakkan saya bangun pada waktu yang saya inginkan. Tetapi sekiranya Allah tidak luluskan, maka kita kunci jam macam mana pun, kita tidak akan bangun pada waktu yang kita inginkan. Begitulah dia hakikat takdir. Hari ini jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Lepas tu guru kami, ayahanda kami memesankan bahawasanya takdir Allah ini, faham baik-baik tentang istilah ini. Takdir Allah ini senantiasa mengintai-ngintai usaha dan ikhtiar hamba. Takdir Allah sentiasa mengintai-ngintai usaha dan ikhtiar. Kalaulah kita kata semua datang daripada Allah secara automatik tanpa ada kaitan dengan usaha dan ikhtiar kita, kan, mengapakah Nabi pernah bersabda barang siapa yang hendak hajatnya diselesaikan oleh Allah, hendaklah dia membaca Yasin setiap pagi. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, hendaklah dia berbakti. Barang siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya, Allah Ta'ala akan murahkan rezekinya. Jadi mengapa hadis-hadis ini berlaku? Menunjuk kata, bila kita membuat demikian, seolah-olah kata kita sudah memberi kepada Allah kelulusan untuk Allah meluluskan kita mengerjakan kebaikan. Allah hanya meluluskan kebaikan ataupun kejahatan. Iblis laknatullah juga, dia berjalan menggunakan sifat Allah. Iblis bukan makhluk asing, ya. Dia juga merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Dan dia berjalan menyesatkan manusia menggunakan sifat Allah. Sifat Allah ada sifat menaikkan, ada sifat Allah menurunkan. Ada sifat Allah memberi pujian, memberi izzah, memberi kemuliaan. Ada juga sifat Allah memberi kehinaan, al-muzil. Maka iblis menggunakan sifat kehinaan tadi untuk menyesatkan manusia. Baik. Mudah-mudahan takdir ini antara perbahasan yang panjang dalam bab tauhid. InsyaAllah, kalau anda ingin memahami tauhid yang lebih lanjut, InsyaAllah anda boleh mengikuti pengajian yang dianjurkan oleh Ustaz Hanif, pengajian Kitab Baijuri secara online. InsyaAllah walaupun dia berbayar, kita anggaplah bayaran tersebut infak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ilmu, Allah beri kefahaman mata hati, akidah kita. Kerana akidah satu perkara yang penting. Orang tidak ambil cakna dengan akidah, kan, orang tak faham dengan takdir. Hari ini orang ramai salah takdir. Saya kalau nak bahas takdir jadi panjang. InsyaAllah mudah-mudahan siapa ingin memahami lebih mendalam lagi, boleh belajar lagi dengan guru-guru di luar sana dengan bab tauhid. Kerana tauhid lebih utama daripada fiqh. Sebab itu musannif kitab mendahulukan kitabnya dengan perbahasan tauhid, agar kita betul-betul mantap tauhid sebelum kita memahami kepada bab yang seterusnya, iaitu bab syariat, iaitu bab fiqh. Itu saja. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.